Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya M. Hilmi Osman. Pada kali ini saya ingin berkongsi dengan anda semua bagaimana pengalaman saya menghadapi suhu di bawah 25 darjah Celsius di Rusia dan juga bagaimana situasi bila cuaca di sana yang suhunya di bawah negatif 25 darjah Celsius. Mungkin ramai di antara anda semua yang telah ataupun pernah menghadapi cuaca sebegini. Ramai juga pelajar-pelajar kita yang berada di luar negara yang dah biasa dengan pengalaman musim sejuk di bawah 0 darjah Celsius. Tapi di sini saya ingin kongsikan bagaimana saya punya pengalaman menghadapi cuaca yang sejuk. Di mana kita yang telah biasa tinggal di musim tropika, cuaca yang panas dan hujan saja, bagaimana situasinya pula bila kita berada di sana. Tapi kali ini saya ingin kongsi pengalaman saya sendiri bagaimana saya menghadapi cuaca musim sejuk semasa saya mengembara di Rusia pada tahun 2018. Saya tidak pasti, mungkin secara kebetulan sepanjang saya travel ataupun mengembara ke luar negara, boleh dikatakan hampir setiap kali saya pergi ke luar negara, saya pergi pada musim sejuk. Mungkin secara kebetulan dan mungkin juga kerana dari segi peruntukan masa, di mana kebiasaannya kita cuti sekolah pada hujung tahun. Jadi kebiasaannya hujung tahun ni adalah musim sejuk di luar negara. Yang mana pada tahun 2014 saya pergi ke Kashmir pada musim sejuk. Masa saya pergi ke Lantang, Nepal pun pada musim sejuk, iaitu bulan 11. Kemudian saya pergi ke China pun pada hujung tahun. Dan yang terbaru, saya pergi ke Rusia pada 2018 dan juga ke Europe hujung tahun 2018. Juga pada musim sejuk. Mungkin ini hanya secara kebetulan saja, tapi dan mungkin juga kerana dari segi faktor masa, di mana biasanya hujung tahun musim cuti sekolah, jadi pada waktu itu yang sesuai untuk kita cuti dan berjalan ke luar negara. Apapun, saya ingin berkongsi sedikit pengalaman saya berada di Murmansk, Rusia pada tahun 2018 bersama rakan saya Kian. Pada tahun 2018 saya membuat perancangan untuk merasai bagaimana pengalaman menggunakan kereta api Trans-Siberia di Rusia, iaitu perjalanan daripada Rusia hingga ke China dengan menggunakan kereta api. Dalam kesempatan tersebut, saya telah merancang bersama dengan rakan saya untuk pergi ke Murmansk, Rusia. Okey, saya mengambil kesempatan ke Rusia untuk melihat fenomena aurora di sebuah perkampungan di pinggir laut yang berdekatan dengan bandar Murmansk, Rusia. Jadi kami tiba di Murmansk awal pagi. Pengalaman saya di bandar Murmansk, Rusia, di mana selepas kami pulang daripada melihat fenomena aurora. Fenomena aurora tu mungkin saya akan cerita pada lain kali, tapi pada kali ini saya ingin menunjukkan sedikit situasi bandar Murmansk, di mana pada ketika kami berada di sana, suhu tersebut lebih kurang minus 25, minus 26 betul. Jadi ini adalah pengalaman pertama saya menghadapi suhu yang sebegini rendah lah. Sebelum ni walaupun saya pergi pada waktu winter, suhu mungkin sekadar minus 1, minus 2. Tapi kali ini saya menghadapi suhu di bawah 25 darjah Celsius. Okey, kalau tengok di gambar ini sebelum saya tiba di bandar Murmansk, bagaimana perjalanan kami daripada perkampungan Teriberka. Kalau tengok kat situ, kereta semua diseliputi salji lah.
Pada musim sejuk, biasanya orang tak keluar daripada rumah. Mereka biasa tinggal dalam rumah kerana dekat rumah ada heater apa semua. Jadi jika mereka tak ada perkara penting untuk keluar, mereka tak akan keluar daripada rumah. Ini suasana ketika saya tiba di Bandar Morsmak. Morsmak ni boleh dikatakan antara bandar di Rusia yang di sebelah utara lah, antara bandar-bandar Rusia yang berada di sebelah utara. Jadi bila kami tiba di Bandar Morsmak ni, kami check in sebuah hostel untuk meletakkan semua barang-barang kami, dan kami hanya bawa barang-barang yang perlu saja untuk buat sedikit tour di Bandar Morsmak sebelum kami terbang kembali ke Moskow. Dalam gambar ni adalah monumen Alyosha Monument. Dia lebih kurang tugu peringatan lah, macam kita lah ada tugu negara kan. Dia dibina pada ketinggian 35 meter. Ini antara salah satu attraction yang kita boleh pergi semasa berada di Morsmak. Okey, kami pergi ke sini menggunakan khidmat e-hailing kerana masa ni pengangkutan awam tak banyak. Musim sejuk kan, orang tak keluar sangat musim sejuk ni. Kita yang datang melancong atau travel ni yang akan pergi ke tempat-tempat attraction ni. Kali naikkan memang rasa macam tak nak keluar sebenarnya. Pada musim sejuk yang suhu sampai minus 25 darjah Celsius. Tapi memandangkan ini adalah pertama kali sampai di sini dan mungkin tak pergi dah ke sini, jadi paksa diri jugalah untuk keluar dan bersiar-siar di persekitaran Bandar Morsmak ni. Kalau tengok ke gambar ni, memang semua pokok-pokok pun diseliputi salji. Memang kawasan ni memutih dengan salji sahaja. Ada juga pelancong-pelancong daripada Rusia yang mungkin beriadah pada waktu ini, tapi tak banyak. Kalau tengok dekat gambar ni pun beberapa orang saja yang ada di sekitaran tugu peringatan Alyosha ni. Okay, ini ketika saya berada di berhampiran dengan tugu Alyosha tu lah. Okey, ia berada di atas bukit di tepi muara sungai di Morsmak ni. Morsmak ni dia bandar yang dah berhampiran dengan laut. Jadi dia adalah sebuah bandar yang aktif pelabuhannya. Dan apa yang kita lihat dalam gambar ni adalah muara sungai di Bandar Morsmak. Okey, tu kawan saya tengah fly drone dekat tugu tersebut. Tapi dia tak boleh fly tinggi sebab dekat sini dah detect restricted area untuk fly. So dia boleh terbang rendah saja, tak boleh terbang terlalu tinggi. Okey, ini pemandangan ke arah pelabuhan. Pelabuhan yang berada di Bandar Morsmak. Memang tak banyak tempat yang kami dapat pergi pada waktu musim sejuk ni kerana musim yang terlalu sejuk dan tidak sesuai untuk keluar lama-lama di luar ni. Ada sedikit saja pelancong yang keluar pada waktu ini. Di persekitaran tugu ni sebenarnya ada macam taman lah, taman riadah. Okey, ni kawan saya lah, Chat.
gambar saya berada di sekitaran kawasan tubuh tingkatan tersebut lah, di mana ada pokok-pokok kat situ. Semua memang diselubungi dengan salji. Kalau tengok tu ni sebenarnya tak ada pokok. Kalau tengok ni sebenarnya tak ada pokok ni, tapi dia ditutupi dengan salji. Kalau tengok sekelimbas macam apa, gambar debu gunung berapi yang tutup pokok. Kali imbas lah kita tengok. Memang sangat sejuk, minus 25. Kita buka bilik ais pun ataupun buka aircon 16 pun dah terasa sangat-sangat sejuk kan. Ini kan pula minus 25. Saya tak banyak sebenarnya video-video yang diambil kat sini, sebab kalau nak ambil gambar pun kita rasa seksa nak buka glove untuk ambil gambar, sebab saya pakai kamera mirrorless. Mirrorless ni kamera kecil, jadi biasanya kalau nak ambil gambar tu kita kena buka glove. Kalau tak buka glove susah kalau nak tukar-tukar setting kan. Jadi video memang masa ni saya tak ambil langsung, saya just snap gitu saja. Memang sangat-sangat sejuk dan menyucuk rasa, kalau terutama bahagian muka lah yang tak tutup. Jadi kalau tengok yang ini, pokok-pokok semua, saya ambil gambar pokok-pokok semua diselubungi dengan salji. Memang saljinya sangat tebal. Ini kawasan jalan ni memang ada jentera yang tolak saji-saji jalan tersebut lah, sebab kita tengok dia rata. Kat bahagian tepi tu kalau kita tengok memang saji-saji yang ditolak ke tepi lah, supaya laluan ni clear lah untuk kita lalu dan juga kenderaan lain lalu. Okey, ni kawasan taman kat sebelah tu. Sebenarnya kalkukan baju yang saya pakai sebenarnya tak sesuai. Itu antara salah satu punca saya rasa terseksa sebenarnya bila berada di kawasan sejuk sampai minus 25 ni. Kalau tengok baju saya tu, baju tu saya beli baju kat bandar je. Setelah kita travel yang poket nipis ni, memang bajet untuk baju sejuk ni memang tak ada lah sangat. Kadar yang ada sahajalah. Yang tu saya pakai baju masa ni, okay, saya pakai warmer, kemudian saya pakai t-shirt, kemudian saya pakai t-shirt dengan panjang, kemudian saya pakai jaket, kemudian saya pakai windbreaker. Jadi 5 lapis lah baju sebenarnya, kesemuanya. Windbreaker tu pun sebenarnya kalau bukan tak sesuai, sebenarnya itu bukan yang baju yang sesuai untuk musim sejuk macam ni, sebab dia nipis saja, cuma dia kalis air kan. Jadi memang kalau bukan saya bawa baju yang bukan yang betul-betul sesuai lah untuk sampai minus 25 ni. Saya pun tak tahulah macam mana perlu fikir bawa baju macam ni saja. Sepatutnya baju yang lebih sesuai lah, supaya kita taklah sentara sangat di waktu musim sejuk macam ni kan. Macam berglove pun, kalau nak cakap tu, mula saya pakai glove biasa je, saya bawa glove biasa je. Lepas tu bila sampai kat Moskow tu dah tak tahan sangat tangan sejuk, saya pergi kedai dan cari satu lagi glove lah. Glove kalau kan saya pakai tu ski glove lah sebenarnya. Yang saya beli tu bukan glove yang untuk berjalan santai-santai kan. Tapi tak apa, itu antara yang sesuai dan murah lah pada masa tu. Bajet tak banyak kan, jadi pakai je lah, hentam saja lah. Tapi itulah, memang kalau dipikirkan balik memang gila pun gila juga kan. Yalah, pakai baju yang tak sesuai musim sejuk sampai minus 25 ni kan, memang sangat-sangat seksa. Yang kalau tengok saya pakai snow cap pun sampai 2. Satu snow cap biasa, satu lagi snow cap yang boleh tutup telinga kan. Dia bila musim sejuk ni, bila ada angin je kena telinga, kena bahagian tengkuk, memang dia tak tahan dia punya sejuk.
Kalau dulu kita tengok apa, masa kecil-kecil dulu tengok apa filem ataupun cerita luar negara, kita heran kenapa pakai apa muffler, bilik tangguh apa semua, apa lah kan. Kalau dia sejuk je sudah lah. Tapi bila kita dah pergi ke musim sejuk ni, dah rasa baru tahu apa tujuan sebenar yang pakai muffler tu, untuk bilik tangguh apa semua, dengan pakai penutup telinga apa semua kan. Memang sangat sejuk. Bila kita tengok situasi yang kita yang berada di kawasan tropika ni, adalah situasi ni adalah satu yang unik lah bagi kita. Jadi saya mengambil kesempatan lah untuk ambil gambar ini. Tapi memang nak ambil gambar antara masa yang paling seksa lah sebenarnya. Tapi yang ni saya minta tolong kawan saya lah untuk ambil gambar saya. Cat ni saya tengok dia punya baju boleh tahan okey lah. Saya rasa dia well prepare lah sebenarnya. Menarik, cantik, tapi itulah cuaca yang sangat sejuk ni, sangat ekstrim ni, boleh kata hampir ke ekstrim ni, memang seksa untuk kita hadapinya lah. Kita tengok pokok-pokok dekat sini semua dah ditutupi dengan salji. Bila kita kenangkan balik waktu pergi tu, seronok lah, satu kenangan manis lah, walaupun pahit menghadapinya. Ini antara situasi yang kami ambil dekat Command School. Memang kalau tengok kawasan memang unik sangat lah. Kita yang first time sampai ke luar negara dengan cuaca yang sejuk ni kan. Okey, ni di bandar Mursmak lah. Selepas kami tak berada lama sangat lah sebenarnya di Tugu peringatan tersebut, kerana tak tahan sejuk. Bukan hati memang nak explore lagi kawasan tu, nak ambil gambar apa semua kan, tapi dah tak sejuk sangat, tangan sampai lebat ni ocok kan, jadi memang tak tahan. Kami ambil regaling untuk kembali ke bandar Mursmak ni. Lepas tu bila sampai kat bandar Mursmak ni, kami tak tahu nak pergi mana, jadi pilihan kami ialah kami pergi McDonald. So bila dapat masuk McDonald tu, ada heater dah tu, lega lah sikit kan, dapatlah panaskan sikit badan yang sejuk bila kami berada di peringatan tadi. Sempat juga lah kami ambil beberapa gambar di kawasan sekitaran. Tu kalau tengok kat belakang tu McDonald tu lah yang kami pergi kan. Sempatlah sikit bergambar sekitaran di bandar Mursmak. Memang tak ramai lah orang pada waktu ni, waktu tu banyak sejuk. Kalau patutlah orang kata orang Rusia ni muka tak mau senyum apa semua, tapi sebenarnya bukan sebab tak nak senyum, tapi sebab sejuk. Kita nak buka mulut pun memang kalau boleh tak nak buka mulut kan, sebab sejuk. Jadi apa yang ingin saya ceritakan sini ialah pengalaman saya menghadapi sejuk dekat Rusia. Dan bila kita berada di luar negara ni, macam cuaca sejuk ataupun cuaca panas ni, saya kita akan lebih bersyukur lah berada di Malaysia. Walaupun panas paling kuat pun mungkin sampai 40, dan sejuk paling kuat pun pergi Cameron mungkin dalam 16, 15 saja tu. Itu di atas paras beku, bukan di bawah paras beku.
Bila kita berada di luar ni, tengok macam mana seksanya orang di sana menghadapi musim sejuk, baru kita bersyukur kita berada di Malaysia. Sama juga macam kalau kita nak pergi masjid di sana kan, saya berkesempatan pergi masjid di Sembang Jumaat di salah satu masjid di Moskow. Nak ambil wuduk tu dah satu hal, nak buka baju sejuk semua, lepas tu air pun tak semua masjid ada air panas. Memang sekadar air biasa saja, saya tak pasti sekadar air biasa tu pun mungkin air tu dia ada pemanas, tapi bila dah keluar tu air tu jadi sejuk balik. Mungkin lah. Jadi memang nak buka satu hal, lepas tu dengan sejuknya satu hal. Memang leceh lah bila kita berada di sejuk ni. Jadi kita yang berada di Malaysia ni memang patut bersyukur lah kita dilahirkan dan hidup di Malaysia ni. Okay, saya rasa itu saja yang ingin saya kongsi, sedikit perkongsian pengalaman berada di kawasan sejuk yang bersuhu negatif 25 darjah Celsius. Jumpa lagi di video-video akan datang dan jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.